Hello, salam sejahtera. Saya Saiful Hamdan. Video kali ini saya nak sembang-sembang sikit lah. Memandangkan kita masih dalam PKP dan tak ramai customer yang walk in. So, apa yang saya nak sembang hari ini ialah tentang brosur kereta. Kenapa orang jual kereta dia ada brosur? Semua jenama kereta akan ada printout ni, cetakan gambar kereta dengan detail ni. So, kalau zaman dulu, sebelum zaman ada internet, ada TV sebagainya, so ini adalah medium sale untuk penjual kereta lah. So, bila customer datang ke showroom, borak-borak pasal kereta, harga, loan dan sebagainya, bila customer nak balik, dia orang akan bagi ini untuk rujukan customer. Mungkin dia nak reflect balik, nak tengok balik gambar kereta yang dia dah tengok kat showroom. Ataupun kadang-kadang bila dia datang ke showroom, kereta yang dia nak tengok tu tak ada. Contoh macam Proton, orang nak beli Saga contoh, dia nak tengok Saga Premium, tapi dalam showroom cuma ada Saga Standard. So kita bagilah gambar brosur Saga, sebab biasa dalam brosur dia akan tunjuk gambar kereta yang full spec. Ni contoh ni adalah Proton Perdana. Perdana ni dah tak buat lagi lah, dia last keluar 2016. So dah tak ada yang baru lah. Kalau ada pun yang use punya ataupun yang new old stock punya, yang unregistered tapi stok lama. So kalau ada yang nak beli Perdana ni, boleh PM lah. Boleh, saya ada link WhatsApp dalam description, boleh PM kalau ada yang berminat. Harga kita boleh discuss kemudian lah, sebab harga asal dia ni dalam 130,000 kalau tak silap saya. Mungkin lebih sikit, tapi sekarang sebab dia dah tak keluar, so dia jual dengan harga diskaun lah. Berapa diskaun tu nanti kita ceritalah. Saya tak boleh bagi tahu dalam ni sebab saya pun tak sure berapa diskaun yang dia bagi. Tapi balik kepada cerita pasal brosur ni. So, contoh kita nak datang ke showroom, nak tengok kereta, spek yang kita nak tengok tu tak ada dalam showroom. So, brosur ni lah yang membantu. Sebab brosur ni akan tunjuk gambar kereta full spec. Contoh macam Perdana ni saya guna contoh Perdana lah. Ataupun saya guna ni lah, Iris punya leaflet ni. Biasanya dia akan tunjuk gambar kereta yang full spec lah. Contoh macam Iris ni, dia tunjuk gambar premium. Dia tak akan tunjuk gambar standard ke AZ ke, dia tak tunjuk. Dia akan tunjuk premium. Detail untuk model-model standard dengan AZ ni dia akan tunjuk kat belakang. Contoh ni yang leaflet ni skeping je. So dia tunjuk gambar kereta kat depan dengan detail spek kat belakang. So detail spek ni kita tahulah. Kalau macam kita nak beli standard, ada ceritalah untuk Iris standard ni apa yang ada, apa yang tak ada. So dekat sini lah dia tunjuk. Kalau macam customer datang borak dengan sales advisor apa semua, sales advisor dia biasa dia tak cerita detail sangat benda-benda ni, sebab dia tengok customer lah. Kalau customer yang suka technical, dia cerita detail lah. Kalau customer yang orang perempuan ke, orang tua ke, biasa dia datang kereta, dia nak tahu color, dia nak tahu harga, dia nak tahu kereta lawa ke tak lawa. So detail yang lain-lain tu biasanya sales advisor akan suruh refer kat sini lah. Dia nak tahu apa enjin, berapa cc, berapa horsepower, berapa tangki minyak dia, saiz tayar apa, atau dan benda-benda lain lah. Macam tadi radio, berapa speaker, radio dia ada bluetooth ke tak, ada USB ke tak. Dalam ni dia cerita lah. So kita boleh rujuk kat sini. Benda ni rujukan yang baik untuk bakal pembeli dan juga untuk sales advisor sendiri. Mungkin ada sales advisor yang tak pandai nak sembang pasal kereta, mungkin dia tak minat kereta pun, tapi sebab dia kerja jual kereta, dia kena sembang kereta lah. So ini membantu. Kalau macam customer tanya dia, kereta ni minyak jimat ke tak, so dia guna ni lah, tunjuk kereta ni minyak dia pakai berapa. Contoh yang Iris ni, kalau dia ada tulis lah penggunaan minyak dia, dia tak tulis yang ni sebab yang ni leaflet. Kalau yang full brochure macam Perdana ni, dia consider full brochure, dia detail sikit lah. Dia ada beberapa muka surat dan dia ada gambar lagi banyak. Dan brochure ni pula, yang saya pernah tengok masa zaman dulu, masa zaman saya kecil dulu, saya pernah datang showroom Proton, masa tu Iswara dengan Wira. Brosur dia tebal, ada jadi macam buku brosur dia. So dalam tu detail lah segala macam info. Contoh yang saya ingat masa tu Wira Petrol 1.6 tak silap saya. Dalam tu dia cerita detail lah. Wira tu dia punya selling point dia apa, dia punya gambar detail lah, luar dalam semua dia tunjuk. Memang macam majalah lah. Kalau kita tengok majalah kereta, majalah otomotif yang dia review kereta tu kan, macam tu lah lebih kurang dia punya design brosur. Tapi itu zaman dulu lah, sebelum zaman adanya internet dan YouTube ni. So sekarang ni orang gunakan YouTube dengan internet sebagai medium untuk jual beli kereta dan sebagai medium untuk cari info. So brosur ni sekarang dia buat ringkas-ringkas je. Contoh macam ni lah, dia buat 2-3 page, gambar cukup-cukup untuk macam dia highlight selling point. Contoh macam Perdana ni, dia highlight lah selling point Perdana ni, dia tunjuk sikit-sikit je. Detail dia kita kena tengok kat YouTube, kita kena jumpa sales advisor ataupun tengok review daripada media-media otomotif. Kat situ kita tahu detail. Ataupun mana yang suka test drive, datang test drive lah. So macam sekarang ni, brosur ni pun sekarang ni dah ada format digital. Biasanya pakai PDF. Contoh untuk Proton,
brosur PDF boleh dapat dekat website dia, dekat proton.com. Boleh pergi dekat page, contoh kalau nak tengok X50 ke X70 ke, kita pergi dekat produk page Proton yang X70 ataupun X50, kita cari dekat bahagian download, dia boleh download brosur kat situ. Ataupun kalau kita ada smartphone, kita ada iPhone ke, ada Android phone ke, kita download My Proton app. Dalam My Proton app tu ada detail model-model Proton yang semasa, dan kita boleh download brosur dari situ. Kalau macam saya download brosur siap-siap untuk customer yang WhatsApp saya nak tanya pasal kereta, diorang minta brosur ataupun detail gambar, saya bagi brosur lah. Saya download PDF tu, saya terus forward PDF brosur dekat WhatsApp. Tu cara saya meniaga lah, sebab saya banyak kena customer online. Tapi untuk yang walk-in, kita bagi dia ni lah. Kalau dia minta, kita bagilah. Selalunya kalau dia minta pun saya akan bagi yang PDF juga. Sambil tu saya minta lah nombor phone dia. Sebab benda ni cost juga untuk kita, sebab benda ni nak kena cetak, dan cost atas diri kita juga sebagai sale lah. Macam kami kat sale ni, benda ni kami bayar. So kita nak jimatkan cost ni, kita tak nak terlalu banyak bagi customer. Satunya sebab benda ni kalau bagi customer, rugi kat kita, sebab biasa customer kadang-kadang yang tak beli kereta lah, dia ambil benda ni, dia bawa balik, kadang dia buang dia tak simpan pun. Katalah dia tak beli kereta sekarang, mungkin dia beli kereta lepas sebulan, 2 bulan ataupun setahun kemudian, masa tu dia akan minta balik benda ni sebab dia dah tak simpan dah. So better kita bagi yang soft copy, yang PDF, dia simpan dalam handphone. So kalau selagi dia tak delete, benda tu ada lagi lah dalam handphone dia. Dan satu lagi, sebab sekarang ni dah di YouTube kan, so saya buat video ni pun orang tengok kat YouTube. So orang nak tahu pasal kereta, orang tengok kat YouTube je. Tengok media automotif buat review kereta. Kalau macam ada sales advisor yang buat video, yang buat promote dia punya servis dia dekat YouTube, dia orang tengok kat YouTube lah. Macam saya buat YouTube, orang datang cari saya melalui YouTube, sambil tu mana yang nak beli kereta, dia orang terus WhatsApp saya dekat YouTube link lah. So ini sedikit sebanyak tentang celoteh pasal brosur, kenapa masih ada brosur sampai sekarang. Brosur sekarang ni dia sekarang medium alternatif kepada digital media, sebab kita masih lagi ada kalangan pembeli kereta yang tak terdedah kepada social media. Contohnya orang-orang tua yang mungkin tak ada handphone. Saya ada customer beli kereta, dia tak ada handphone, so saya contact dia melalui telefon rumah. So saya call dia lah, dia datang showroom, sembang-sembang, saya minta nombor telefon dia, dia bagi nombor rumah. Saya tanya dia tak ada handphone ke? Dia kata dia tak ada handphone, sebab dia kat rumah, dia pakai telefon rumah je. Jadi dia nak tahu detail kereta, saya bagi dia brosur lah. Saya bagi dia brosur hard copy. So dia rujuk kat brosur tu, lepas tu dia call saya, dia kata nak beli. So lepas tu saya deal lah dengan dia. So brosur ni walaupun dia hard copy, dia masih lagi penting, khususnya untuk sales advisor dan juga untuk customer yang tak ada akses kepada internet, tak ada akses kepada YouTube. So dia gunakan inilah untuk rujukan dia. So penting juga benda ni, walaupun zaman sekarang ni orang dah banyak guna digital marketing kan. So pada saya, walaupun saya sendiri pun sebenarnya saya suka tengok brosur, sebab benda-benda ni jadi koleksi saya. Saya suka kumpul dulu, kadang sampai 10-15 keping saya kumpul brosur. Bila saya kemas-kemas bilik, jumpa brosur lama-lama ni, tengok, oh ni brosur kereta tahun sekian-sekian. Tapi masa tu dah, kereta tu pun dah tak keluar lagi dah. Yang ada pun semua kereta second yang dah buruk-buruk. So benda ni dah redundant lah pada saya. Tapi sebabkan dia barang-barang kolektor, saya pernah jumpa orang yang suka kumpul benda ni. Kebanyakannya orang luar negara lah, dia orang suka kumpul. Kadang tu bila kereta tu dah lama, dah lebih 15 tahun, ada orang jual balik benda ni. Dia jadi macam barang kolektor lah. So memang ada kalangan orang kita yang juga suka kumpul brosur kereta. Lagi-lagi kereta tu dah tak keluar, ataupun model-model rare, macam kereta Proton limousine ke, model-model kereta yang panjang-panjang tu, dia ada brosur kat dulu. Saya tak pernah dapat kopi brosur Proton Saga Executive dengan Saga limousine. Saya tahu ada, tapi dulu masa saya kecil, saya tak terfikir nak ambil. Kalau saya terfikir dulu, mungkin saya ambil, saya simpan sampai hari ni. Bolehlah saya buat review brosur Proton Saga limousine. Tapi ada kawan-kawan saya dekat Facebook yang simpan, nanti saya try contact dia lah. Kalau dia ada, saya nak pinjam ataupun saya beli dengan dia, saya buat review lah brosur Proton Saga limousine, Proton Wira limousine, kalau ada lah brosur-brosur tu. Sebab saya pernah tengok dulu brosur dia, cuma saya masa tu tak ambil. Jadi itu saja celoteh saya pasal kewujudan brosur ni. Mungkin video ni tak best sangat, panjang pula tu sembang kan. Tapi mungkin ada yang suka tengok cerita-cerita pasal sembang-sembang ni, pasal brosur ni. Mungkin ada peminat brosur kereta, boleh kongsikan di dalam ruang komen brosur kereta apa yang diorang simpan sampai hari ni, model apa. Dan untuk yang nak beli kereta, khususnya kereta Proton, boleh kontak saya, link WhatsApp dalam description. Korang nak brosur ke, nak soft copy PDF ke, boleh bagi tahulah, kita bagilah. Kalau nak hard copy, kita bagilah. Tapi kita akan cuba bagi yang soft copy dulu. Dan kalau ada yang rasa video ni best, bermanfaat, jangan lupa like video,
Dan subscribe channel saya untuk berkongsi lebih banyak info tentang kereta Proton khususnya. Sebab kita jual Proton kan, cerita pasal Proton lah banyak. Tapi kalau ada peluang untuk review kereta lain, saya akan cuba buat review kereta lain. Saya tengah tunggu adik saya nak beli expander. Mungkin bulan 3 ni dapat, saya nanti nak review kereta dia lah. Dia pun tengah tunggu kereta. Expander pun saya dengar laku keras juga, sampai 3-4 bulan menunggu. Ingat Proton XPT je kena tunggu lama, beli Mitsubishi pun kena tunggu lama sekarang. Kereta laku kan. Jadi jangan lupa follow saya di social media, di Facebook, Instagram dan Twitter. Twitter saya mungkin tak aktif sangat, tapi saya aktif di Facebook dan Instagram. Follow saya, cari nama saya Saiful Biamdan ataupun Saiful Batu Laut. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya sekarang untuk kongsi lebih banyak video. 2 kali ulang ni. So sehingga ke video akan datang, kalau ada yang minat dengan video-video sembang ni, saya buat lebih banyak lah. Nanti saya akan buat poll dekat community page. Kalau ada yang suka video-video sembang ni, saya buat lah. Kalau ada yang tak suka, saya stop sampai sini je. Ini sekadar eksperimentasi saja nak sembang. Orang pun tak ada sangat hari ni. Sebab hari ni kebetulan duty time public holiday, so tak ada orang sangat. PKP lagi. So sehingga ke video akan datang. Sekian, terima kasih.